Untuk pengetahuan kamu, di sini terdapat 6 perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita memasukkan anak ayam ke dalam reban. Jom kita akan bincang satu persatu apakah perkara yang perlu kita lakukan. Baiklah, perkara pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita memasukkan anak ayam ke dalam reban, apa yang kita perlu buat adalah yang pertama, pastikan kita membersihkan reban dan juga peralatan yang berada di dalam reban. Kemudian pastikan kamu membuat penyelenggaraan terhadap peralatan dan juga perumahan ataupun reban tersebut sekiranya ianya mengalami kerosakan. Kemudian keseluruhan reban juga perlulah dilakukan proses pembasmian kuman. Kemudian kita perlu menggantikan sarap yang lama kepada sarap yang baru. Apa itu sarap? Sarap itu maksudnya kita menggunakan seperti ketam kayu, kita guna jerami ataupun kita guna sekam padi untuk mengalas lantai itu tadi. Perkara yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita dikenaki menyusun bekas makanan dan juga bekas minuman. Pastikan bekas makanan dan bekas minuman perlu disusun mengikut jarak yang sesuai. Ianya adalah berpandukan kepada peringkat umur dan juga kepadatan ternakan kita di dalam sangkar. Perkara yang ketiga yang perlu kita buat adalah membuat kepungan, di mana kepungan dibuat pada peringkat perindukan dan juga kepungan adalah bertujuan untuk memastikan suhu yang bersesuaian untuk anak ayam. Kepungan juga dibuat berbentuk bulat supaya ayam tidak berkumpul pada satu tempat sahaja bagi mengelakkan daripada kematian. Seterusnya, perkara yang keempat yang perlu kita lakukan adalah memasang bidai, di mana ianya digunakan untuk menutup keseluruhan reban yang hendak dijadikan reban perindukan. Okey, apa tujuan bidai? Di sini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama adalah kita gunakan bidai untuk menghalangkan haba untuk keluar dengan cepat. Yang kedua adalah bagi menghalang pergerakan angin kencang ke dalam reban, dan yang ketiga adalah untuk menghalang gangguan haiwan daripada luar, dan ini boleh menyebabkan stres yang akan berlaku kepada ternakan kita tersebut. Okey, seterusnya perkara yang kelima yang perlu kita lakukan adalah menyediakan alat pemanas reban. Biasanya alat pemanas reban ni kita gantung dia di tengah-tengah reban. Dan alat yang digunakan ialah alat pemanas gas solid hoover, di mana tujuan alat pemanas adalah memastikan suhu di dalam reban bersesuaian untuk mendapatkan keselesaan kepada ternakan. Seterusnya perkara yang terakhir itu yang keenam,
yang perlu kita lakukan adalah memasukkan anak ayam ke dalam reban, di mana anak ayam dilepaskan di dalam kempungan yang telah dibuat. Kemudian kita dikendaki mencampurkan vaksin anti-stres ke dalam air minuman tu tadi. Kemudian anak ayam tu perlulah dipantau sepanjang masa. Okey, bagaimana kita nak memastikan anak ayam yang kita masuk ke dalam reban itu betul-betul sihat? Okey, di sini ada 4 kaedah. Yang pertama iaitu dari segi saiz anak ayam tu mestilah seragam. Yang kedua, mata bulat dan juga bersinar. Yang ketiga, salur pencernaan yang bersih. Yang keempat, mempunyai bulu badan yang kering dan juga kembang. Dan yang kelima adalah anak ayam tu tadi sentiasa dalam keadaan yang cergas. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan peternakan ayam dari minggu pertama sehinggalah minggu ke-7. Pada minggu pertama, anak ayam perlulah diberi vaksin melalui titisan hidung sebelum dimasukkan ke dalam reban. Pastikan lampu dan alat pemanas dipasang sepanjang masa iaitu 24 jam. Dinding reban juga perlulah ditutup untuk mengawal pengudaraan. Kemudian anak ayam juga mestilah berada di dalam kepungan yang telah kita buat. Dan paling penting, pastikan makanan dan juga minuman mencukupi. Pada hari yang ketiga dalam minggu yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama, kita haruslah menukar air minuman setiap hari dan bersihkan bekas minuman. Yang kedua, kita perlulah menukar sarap yang baru. Yang ketiga, kita hendaklah merekod jumlah kematian dan pengambilan makanan serta menghitung nisbah penukaran makanan. Kemudian yang keempat adalah kita hendaklah memperluaskan lagi kawasan kepungan. Pada hari yang ke-6, iaitu masih lagi pada minggu yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah kita lakukan proses pemotongan paruh anak ayam. Bukan kita potong semua. Kita hanya potong sedikit saja paruh yang di sebelah atas. Ini khususnya untuk ayam penelur. Okey, kenapa kita buat pemotongan paruh di atas? Yang pertama adalah untuk mengelak daripada ayam tu tadi mematuk sesama sendiri, dan yang kedua adalah untuk mengelakkan pembaziran makanan berlaku. Pada minggu yang kedua, pemberian makanan dilakukan 3 kali sehari dan air juga dicampurkan dengan vaksin anti-stres bagi mengelak daripada berlakunya stres pada ternakan. Manakala alat pemanas perlulah dipasang pada waktu malam sahaja ataupun ketika cuaca sejuk sahaja. Sarap juga perlulah ditukar sekiranya basah. Dan bidai reban akan dibuka pada waktu siang dan ditutup pada waktu malam. Pada minggu yang ketiga, apa yang perlu kita buat? Kita hendaklah membuang ternakan yang mati sekiranya ada, mengikut keperluan. Yang kedua, kita hendaklah melakukan proses penakaian terhadap ayam ataupun ternakan yang lemah dan juga berpenyakit. Kemudian alat pemanas perlulah dipasang pada waktu malam sahaja. Kemudian kepungan akan mula dibuka. Okey, bagi proses pemberian makanan, makanan diberi dengan menggunakan bekas makanan yang tergantung. Kapasitinya biasanya satu bekas makanan diperuntukkan kepada 25 ke 30 ekor ayam sahaja. Dan yang terakhir adalah suntikan vaksin fowl pot perlulah diberikan kepada ternakan ayam. Pada minggu yang keempat,
pemberian makanan dikecilkan menjadi 2 kali sehari jika dibandingkan pada minggu yang ketiga. Pada minggu yang ketiga kita bagi makan sebanyak 3 kali sehari. Tapi pada minggu yang keempat kita bagi hanya 2 kali sehari. Dan juga bekas makanan hendaklah digantung pada paras dada ternakan. Begitu juga air perlulah dicampur dengan vaksin anti stres bagi mengelak daripada ternakan menjadi stres. Kemudian sarak yang basah perlulah ditukar. Kemudian bidai akan terus dibuka dan juga kita perlulah menimbang berat ayam bagi mencari NPN. Pada minggu ke-5 kita hendaklah melakukan proses menukarkan makanan. Itu makanan apa? Makanan dari makanan permulaan kepada makanan tumbesaran. Jadi proses ni kita tak boleh berlaku secara mengejut. Kita buat dia secara perlahan-lahan. Kalau kita buat secara mengejut, boleh menyebabkan ternakan tadi akan menjadi stres. Kemudian kita timbang berat untuk mencari NPN. Okey, kemudian pada minggu ke-6 dan minggu ke-7. Jadi ayam perlulah diberi makanan dari jenis pembesaran sepenuhnya. Pemberian antibiotik perlulah diberhentikan. Seperti biasa, timbanglah ayam untuk mencari NPN. Kemudian berat ayam yang sesuai dipasarkan adalah di antara 1.6 kg ke 1.9 kg. Okey, jika ayam mencapai tahap 1.6 ke 1.9, jadi kita boleh mula menjual ayam tersebut. Bagi persediaan dan kelengkapan perumahan puyuh pula, kelengkapan perumahan puyuh ini adalah lebih ringkas jika berbanding dengan kelengkapan perumahan ayam, di mana puyuh memerlukan perumahan yang lebih ringkas dan mudah untuk kita sediakan. Untuk pengetahuan kamu, terdapat 3 peringkat peternakan puyuh, iaitu pada peringkat pertama dinamakan peringkat perindukan, iaitu umur puyuh di antara sehari hinggalah umur 14 hari. Di mana peringkat yang kedua dinamakan peringkat pembesaran, iaitu puyuh berumur antara 15 ke 42 hari. Dan yang ketiga, peringkat yang ketiga dinamakan peringkat pengeluaran, dan ini hanyalah untuk puyuh jenis penelur sahaja, iaitu selepas umur puyuh tersebut 45 hari ke atas. Peringkat pertama yang kita akan bincangkan adalah peringkat perindukan, di mana bermula pada awal umur puyuh sehinggalah berumur 14 hari. Jadi pada peringkat ini, puyuh ditempatkan di dalam sangkar khas yang tertutup, iaitu ditutup dengan menggunakan kanvas ataupun guni. Okey, puyuh akan dibekalkan dengan keperluan makanan dan juga minuman, di mana lampu pijar digunakan sebagai sumber haba untuk mengelakkan puyuh daripada kesejukan. Bagi peringkat pembesaran pula, peternak haruslah menentukan apakah sistem peternakan yang hendak digunakan. Sama ada yang pertama ingin menggunakan sistem sarap ataupun menggunakan sistem sangkar. Pada peringkat ini, puyuh diberi makan menggunakan palung yang digantung mengikut saiz puyuh tersebut. Dan juga bekas minuman perlulah dibersihkan bagi mengelakkan daripada bakteria dan juga kuman yang boleh membawa ataupun yang boleh mendatangkan penyakit kepada puyuh tersebut. Manakala pada peringkat yang ketiga, iaitu pada peringkat pengeluaran. Biasanya untuk peringkat ini hanya puyuh betina sahaja yang akan melalui peringkat pengeluaran, di mana
puyuh betina ini akan ditempatkan ke dalam sangkar khas untuk menghasilkan telur. Puyuh juga diberi makan makanan penelur pada kadar di antara berat makanan bagi seekor adalah 27 gram sehari. Dan puyuh betina akan menghasilkan telur sebanyak 260 biji selama 52 minggu.